Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji-pujian kita rafakkan ke hadrat Allah, penguasa sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga baginda. Seterusnya, sidang penonton yang dirahmati Allah, ibu-ibu dan bapa-bapa serta saudara dan saudari sekalian. Semoga hari ini dan petang ini kita akan sentiasa berada di bawah lindungan dan rahmat Allah hendaknya, insya-Allah. 18 Januari 2013 bersamaan dengan 6 Rabiul Awal 1434 Hijrah, dan kita ada lebih kurang 6 hari saja lagi untuk cuti umum. Kalau cuti umum kita ingat, tapi kalau Maulidur Rasul kita akan tercari-cari sikit. 6 hari lagi kita akan sampai ke tanggal 12 Rabiul Awal, hari keputeraan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seiring dengan itu, pada hari ini kita akan membincangkan topik yang berkaitan juga dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam usahanya menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Bersama-sama dengan saya di studio B studio C secara langsung di Seri Pentas ini, Al-Fadil Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah, syukur. Tak perlu diperkenalkan lagi, sama ada mereka yang mengikut di YouTube ataupun ceramah-ceramah beliau di luar ataupun program-program di kaca TV, Ustaz Kazim sememangnya telah dikenali ramai. Dan kita hari ini akan bincang tentang da'i. Ya Ustaz? Ya, insya-Allah. Dan sebut tentang da'i, saudara dan saudari jangan lupa esok antara pukul 6 hingga 7 petang di TV3 program da'i akan bermula. Dan pada pertengahan perbincangan kita ini juga, kita akan bersama dengan saudara Hafiz Hamidun untuk mengingat kembali peserta-peserta yang telah disaring di peringkat akhir. Baiklah, soalan pertama saya Ustaz. Ya. Berdasarkan surah Ali Imran ayat 104. Ya. Sesungguhnya kita ini dilahirkan di dunia tidak free begitu saja. Kita ada tanggungjawab dan amanah, kerana di antara kita ini perlu mengingatkan yang lain. Ya. Mungkin Ustaz boleh teruskan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ila akhir ayat. Dalam ayat itu Allah Ta'ala berfirman, maka hendaklah ada di kalangan kamu orang yang menyeru ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi dalam ayat ini ulama-ulama membincangkan tentang apakah yang dikatakan wal takum minkum, dan hendaklah ada di kalangan kamu orang-orang yang menyeru ke arah kebaikan dan mencegah ke arah kemungkaran. Ada ulama mengatakan bahawa ayat itu menunjukkan bahawa semua orang kena jadi pendakwah. Ada yang mengatakan bahawa ada sebahagian yang menjadi pendakwah. Maknanya ada orang yang kerjanya berdakwah, ada orang yang kerjanya sebahagiannya daripada masyarakat kita ni yang kena berdakwah. Daripada ini banyak pendapat yang mengatakan tentang apakah yang dikatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Macam-macam pendapat. Kalau kita buka tafsir Al-Qurtubi mengatakan berpuluh-puluh tafsiran tentang yang dimaksudkan dengan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahawa mesti ada di kalangan masyarakat Islam segolongan umat Islam yang kerjanya berdakwah. Mesti ada dalam kelompok umat Islam satu organisasi yang kerjanya ialah untuk berdakwah. Mesti ada satu media massa yang kerjanya untuk berdakwah, dan dakwah kepada kita ialah dalam semua aspek kehidupan masyarakat, dan tujuan dakwah di sini ialah yad'una ilal khair, berdakwah ke arah kebaikan. Maka imam-imam ulama tafsir membicarakan apakah yang dimaksudkan yad'una ilal khair. Ada yang mengatakan yad'una ilal khair ialah berdakwah kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yakni mengajak masyarakat supaya mengamalkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahawa al-khair maknanya ialah kebaikan. Kebaikan di sini maksudnya ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ada orang yang mengajak orang lain untuk menjadi bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah. Jadi di sini kita lihat dua maksud yang besar. Yang pertama, al-khair ialah mesti berdakwah kepada masyarakat untuk mengamalkan Al-Quran dan hadis, dan yang keduanya mengajak masyarakat untuk menjadi insan yang bertakwa, insan yang beriman. Jadi di sini kena ada kelompok pendakwah, dan kelompok pendakwah inilah yang dipanggil sebagai da'i, sebagai pendakwah. Dan pendakwah ini hendaklah
bekerja. Kalau kita tengok Cik Fasil, kalau kita tengoklah syaitan iblis, mana pernah berhenti berdakwah? Mana pernah mereka berhenti berdakwah untuk mengajak manusia masuk ke neraka? Daripada zaman dari Adam sampai zaman hari ini, sampai hari kiamat, iblis syaitan tak pernah berhenti berdakwah untuk ke arah kejahatan. Jadi ini yang iblis kuat tu. Tak pernah fed up dia. Tapi kita hari ni umat Islam kadang-kadang jadi pendakwah, kita fed up. Kita letih. Orang tolak kita, kita lemah. Orang tak nak kita, kita lemah. Orang mempertikaikan kita, kita lemah. Kenapa kita tak letakkan kekuatan sebagai pendakwah di sini? Allah pilih kita, Allah letakkan kita, Allah jadikan kita sebagai satu amanah, mewarisi daripada sifat kenabian, sifat kerasulan, iaitu berdakwah. Dan berdakwah jangan berhenti. Dan berdakwah bukan macam saya hanya semata-mata bercakap semata-mata. Berdakwah bukan setakat baca khutbah. Berdakwah bukan setakat menjadi ustaz. Berdakwahlah di mana-mana bidang. Ada orang yang duduk di dalam bidang penyiaran, televisyen misalnya, dia berdakwah menggunakan televisyen. Orang yang berdakwah di dalam bidang ekonomi, dia boleh berdakwah di dalam ekonomi dia, dalam kedoktoran dia, dalam perubatan dia, dalam sukan dia. Kalau semua orang duduk di tempat masing-masing dan berdakwah daripada tempat masing-masing, alangkah cepatnya Islam itu menyerap ke arah manusia keseluruhan dia. Tetapi yang kita faham ini adalah dakwah ialah semata-mata ustaz, semata-mata ustazah, jabatan agama dan sebagainya. Sedangkan seorang ibu berdakwah pada anak dia, seorang bapa berdakwah kepada anak dia, suami berdakwah kepada isteri dan anak-anak dia, ketua kampung berdakwah kepada masyarakat kampung dia, imam berdakwah kepada masyarakat makmum dia. Begitu juga dengan ketua jabatan berdakwah kepada anak-anak buah dia. Kalau semuanya berdakwah, Cik Faisal, insya-Allah saya rasa dakwah kita akan cepat berkembang dengan jayanya. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi komposisi masyarakat itu akan pincang sekiranya tidak ada yang menyeru kepada kebaikan. Betul. Mesti ada. Mesti ada. Kalau orang berlumba-lumba melahirkan tukang masak yang terbaik, berlumba-lumba melahirkan bakat-bakat menyanyi, maka kita melahirkan bakal-bakal da'i. Kena ada. Jadi syabas dan tahniah kepada peserta-peserta da'i kita. Dan TV3 juga perlu diberi penghargaan juga, penghormatan dan sokongan yang penting. Untuk melahirkan para da'i. Bukan senang. Untuk bercakap, untuk sabar dengan kerenah masyarakat. Lebih-lebih lagi dengan cabaran teknologi, dengan cabaran sekarang. Kita berhadapan dengan cabaran yang tak terlawan sebenarnya. Jadi pendakwah, da'i juga kena seimbang dalam keadaan begini. Dalam membicarakan tentang keseimbangan tu, ayat yang Ustaz bacakan tadi, Allah SWT meminta hamba-Nya menyeru kepada kebaikan, dan dikembarkan dengan mencegah kemungkaran. Boleh Ustaz perincikan lagi? Di sini kita lihat tuan-tuan ya, bila Allah Ta'ala menyebutkan ayat-ayat berkembar, di dalam Al-Quran ini ada ayat-ayat berkembar. Wa aqimus solata wa atuz zakah, dirikan solat dan tunaikan zakat. Begitu juga innal ladzina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Bila disebut yad'una ilal khair, Allah akan kembangkan lagi satu. Kembarkan lagi satu, wa yanhauna 'anil munkar, hendaklah mencegah kemungkaran. Jadi kita lihat masyarakat kita hari ini kadang-kadang dia hanya menumpukan pada aspek untuk dakwah, mencegah, memberikan kebaikan, menyeru ke arah kebaikan, mencegah tu kurang. Jadi saya buat satu contoh. Satu anak muda yang naik motosikal, kita panggil mak rempit lah, naik wheelie, angkat tayar sebelah. Bila kita tanya, bro, kenapa angkat tayar sebelah bro? Dia kata, encik, saya nak buat dasar jimat sekarang, tayar kereta motor mahal, jadi saya pakai sebelah aja. Contoh dia. Cubalah dia angkat motor, bila dia berhenti, semua orang berhenti, semua orang jumpa dia. Bro, kenapa kamu naik rempit? Bukankah merempit tu tak elok? Dia masuk ke kedai, makcik kedai tanya, adik, kenapa naik motor laju-laju, nanti jatuh payah. Dia pergi ke masjid, Tok Imam tanya, Assalamualaikum, kenapa naik rempit laju-laju, nanti kalau kamu langgar anak orang. Dia balik ke rumah, bapak dia tegur. Bapak dia kata, adik, jangan naik motor laju. Mak dia tegur. Sampai sekolah, cikgu dia tegur. Sampai di tempat ini, kawan dia tegur. Semua orang menjadi pendakwah
Akhirnya orang takut untuk melakukan kemungkaran. Macam saya lah, satu perempuan pakai baju ketat, pakai baju adik, umur 16 tahun, pakai baju adik 6 tahun. Bukan dengan baju ketat, semua ketat. Kalau semua orang tegur, makcik bawa beg tegur, astagfirullahalazim adik, kenapa baju ketat ni adik, jangan berdosa. Pergi ke market peniaga ikan, tegur dia, astagfirullahalazim, bukankah haram pakaian macam ini? Naik motosikal, orang boleh berhenti naik motosikal, adik haram pakai macam ni. Driver bas bila naik, astagfirullahalazim, berdosa ni. Kalau semua orang mencegah kemungkaran, saya rasa dia pun takut nak keluar rumah. Akhirnya dia akan fikir, sebelum aku keluar rumah, aku akan pakai pakaian yang elok-elok. Sebab semua orang menjadi pencegah kemungkaran. Yang banyak berlaku sekarang, bila melihat kemungkaran, ramai yang seronok. Tak tengok rasa macam rugi pula. Itu masalah dia. Akhirnya orang diam daripada berdakwah untuk mencegah kemungkaran. Tapi satu lagi punca dia, Ustaz. Orang takut nak mencegah ni sebab trend sekarang ni, bila dia tegur, ini haram pakai macam ni. Kalau peniaga yang tegur tu dah tentu tak beli. Kalau lah yang tua menegur yang muda, adik pakai macam ni berdosa. Dia boleh jawab, ada aku kisah. Jadi macam mana tu, Ustaz? Sebab itu Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hendaklah kamu menyeru ke arah jalan Tuhan kamu dengan penuh kebijaksanaan. Di sinilah kadang-kadang kebijaksanaan itu orang tak menyalahfahamkan apa makna bijaksana. Ada orang faham bijaksana ni hendaklah menegur dengan lemah lembut. Kalau lemah lembut nak ditegur jenuh lah ya. Misalnya satu makcik nak lintas jalan, kereta laju, makcik ni tak tengok kiri kanan, kita pun tegur dengan lemah lembut, makcik, kereta belum sampai sebut kereta dah melanggar dia. Hikmah pada masa itu ialah bila tengok dia nak dilanggar kereta, kita cepat-cepat tolong, makcik, kereta. Itu hikmah. Maknanya hikmah bukanlah sentiasa berlemah lembut. Hikmah ialah dengan penuh kerendahan hati. Kita bukan benci orang yang buat salah, kita nasihat dia. Islam bukan agama hukum. Islam adalah agama dakwah. Cuba kita jadi kawan dengan dia. Bagaimana kita nak menegur orang supaya orang itu berubah? Kita kena jadi kawan dia. Bukan maksud saya kalau dia minum arak, kita pun kena minum arak juga, bro. Cheers bro. Bukan maknanya kita minum arak juga, kita kena kawan dengan dia. Bila kita kawan dengan dia, kita boleh pegang bau dia. Kita kata saudara, benda ni berdosa saudara, benda ni tak boleh. Kalau kita jumpa dengan orang tak semayang, kita kawan dengan dia, Assalamualaikum, ajak dia pergi mancing. Sambil duduk mancing tu kita kata, kamu tak semayang Din? Kan dah zuhur, jom kita semayang. Inilah dia, setengah orang dia tak nak jadi kawan kepada orang yang macam ni. Dia menyalak daripada jauh, haram. Kawan tu lagi jauh lah. Jadi sepatutnya nak menegur, kita pergi dekat dengan dia. Kita katakan budak tadi tak semayang, kata, sekarang dah masuk zuhur, jom kita solat. Itulah dakwah sebenarnya. Cukup luas pengertian hikmah itu. Dengan hikmah, Ustaz. Jadi satu pembukaan yang bagus daripada Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz, dan ikuti perbincangan-perbincangan seterusnya selepas kita berehat seketika. Ala Sayyidina Muhammad tanhallu bihil Alhamdulillah, kembali bersama secara langsung dari Studio C dalam Al-Kuliah, membicarakan tentang da'i. Dan bagi anda yang baru mengikuti Al-Kuliah pada petang ini, tetamu kita ialah yang berbahagia Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Kita teruskan dengan perbincangan kita, Ustaz ya. Dalam surah Ali Imran ayat 110, antara maksud yang tekan di situ yang dapat saya kutip di sini ialah umat yang terbaik. Jadi adakah yang berperanan sebagai dai mencegah kepada kebaikan, daripada melakukan kemungkaran dan menyuruh kepada kebaikan ni orang-orang yang terpilih saja? Silakan Ustaz. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi dalam ayat ini Allah Taala menyebutkan bahawa kuntum khaira ummah, setiap daripada kamu adalah orang yang baik. Setiap daripada kamu adalah umat yang terbaik.
Siapa dia umat yang terbaik? Di sini Allah Ta'ala bagi syaratkan. Yang pertama yang dikatakan umat yang terbaik itu ialah umat yang berpegang kepada Al-Quran, yang berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Itu adalah umat yang terbaik. Dan jangan kita faham bahawa umat yang terbaik ini bila pegang Quran, bila pegang hadis, hidup dalam kemunduran. Tidak. Setengah orang kata bila pegang Quran dan hadis, balik pada zaman Rasulullah, balik zaman dulu, balik pergi kerja naik unta. Tidak. Bila kita faham Al-Quran itu mencakupi seluruhnya, sama ada bidang sains, sama ada bidang ekonomi, sama ada bidang sosial, teknologi, semuanya ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau kita memegang kepada Quran dan hadis Nabi, kita jadi umat yang terbaik. Dalam politik kita akan jadi terbaik, dalam sosial kita akan jadi terbaik. Masalah di sekarang ni, di mana umat terbaik itu? Kalau Al-Quran makin jauh daripada kita, dan apabila Nabi yang kita nak sambut hari keputeraannya pun kita tak kenal. Kalau dah tak kenal, macam mana nak beramal dengan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah? Yang keduanya, syarat yang dikatakan umat yang terbaik itu ialah dua. Hendaklah kamu menyeru ke arah kebajikan, menyuruh orang berbuat kebajikan, menyeru ke arah kebajikan dan mencegah kemungkaran. Di sini ada tiga. Ta'muruna bil ma'ruf. Maknanya hendaklah kamu menyuruh orang berbuat. Di sini kita lihat perkataan Allah menggunakan perkataan suruh. Ta'muru, kamu suruh, menunjukkan ada satu kuasa, ada orang yang berkuasa yang menyuruh orang lain berbuat baik. Kena ada. Kemudian barulah datang perkataan yad'u, hendaklah ada golongan yang berdakwah. Dan yang ketiganya golongan yang mencegah kemungkaran. Jadi faham di sini dalam melahirkan insan atau umat yang terbaik, dia kena ada tiga. Yang pertama, orang yang ada kuasa, hendaklah menyuruh orang yang di bawah kuasanya berbuat kebajikan. Dan yang keduanya, orang-orang biasa macam kita yang tidak ada kuasa ini, hendaklah sentiasa berdakwah untuk menjadikan manusia baik. Dan yang ketiga, kena ada sekolongan daripada kita yang mencegah kemungkaran. Jika manusia berpegang pada Quran, jika manusia berpegang kepada hadis Nabi SAW, dan jika manusia melakukan tiga perkara yang disebutkan tadi, barulah dipanggil sebagai khairu ummah, manusia umat yang terbaik. Tapi Ustaz, dalam ayat yang sama di hujung tu, watu'minu billah, ya, syarat yang keempat di situ kita lihat watu'minu billah. Hendaklah kamu beriman kepada Allah. Sebab itu kita lihat di sini contohnya di dalam dunia kita ni, kita tengok ada negara ni negara maju, masyarakatnya maju, masyarakatnya hebat, negaranya hebat, tapi kadang-kadang Islam tidak ada di situ. Sebab itu Allah kata, walaupun kamu hebat. Ya, saya baru ni pergi ke sebuah negara yang saya katakan sebuah negara yang maju, yang bersih, yang sistem dia hebat, semua ekonomi dia hebat, sampaikan pemandu teksi dia pun hebat. Jadi saya lihat bahawa negara itu memang hebat daripada segi pembangunan material, kebendaan, tetapi sayangnya kosong daripada sudut keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap dikira tidak terbaik di sisi Allah. Jadi di sini kalau kita faham betul-betul sifat keimanan kita kepada Allah itu menjadikan seseorang itu adalah khairu ummah. Jadi janganlah kita semata-mata berbangga tentang pembangunan luaran zahir, tetapi tidak ada pembangunan keimanan yang sepatutnya ada seimbang dalam keadaan ini. Jadi kalau kita katakan dalam konteks da'i ini, kita sudah menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, tetapi kita tidak boleh lari daripada beriman kepada Allah. Jadi da'i ini dia tidak boleh ikut sendiri-sendiri, Ustaz. Jadi macam mana? Bila sebut da'i, dia ada batasan dia. Kalau kita baca Syekh Ramadan Al-Buti menyebutkan tentang ciri-ciri penda'i, dia mesti ada. Ciri-ciri penda'i ialah mesti bercakap dan apa yang dia cakap dia buat. Ya, sebab tu Allah Ta'ala menempelak orang yang bercakap tapi tidak melaksanakan apa yang dia cakap. Ya, ada orang yang mengetahui tetapi tidak menyebarkan ilmu yang dia ketahui. Ada yang menyuruh ilmu. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Ada yang percaya setengah, ada yang tidak percaya setengah. Jadi sebab itu seorang pendai, dia tak boleh meletakkan bahawa dia adalah orang yang terbaik. Dia sebenarnya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amanah untuk berdakwah, dan dirinya itu sendiri adalah diri dakwah. Kita tak boleh nampak seorang dai yang baik kalau sembahyang pun dalam keadaan cepat. Sembahyang pun keluar kabut. Nak ke mana ni ustaz? Nak berdakwah, kata dia. Bagaimana kamu nak berdakwah kepada orang ramai sedangkan kamu memberikan masa yang sangat sikit kepada Allah, dan dah dibagi masa yang sangat sedikit tu pula diberinya dalam keadaan kelam kabut.
Di sini yang kita kena lihat, pendai bukan setakat kena beri masa untuk Allah Ta'ala dalam bab-bab mafruḍah, dalam bab yang wajib, dalam bab yang sunnah. Semayang malam, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan mengamalkan amalan-amalan. Da'i juga perlu ada, kerana itu adalah kekuatan dalaman bagi seorang da'i. Ya, kalau dia semata-mata buat secara benda yang fardu semata-mata, tapi tidak ada asas yang lain, tidak dibantu, disokong oleh akhlak yang baik, peribadi yang baik, amalan-amalan sunat yang banyak, jiwanya akan lemah dan jiwanya kosong. Dan daripada sinilah, daripada da'i, dia boleh bertukar kepada macam-macam perkataan yang lain yang tak sesuai dengan da'i itu. Ya. Jadi dalam kegairahan kita berdakwah, menjadi seorang da'i dalam dunia yang serba moden, kita tidak boleh lari bahawa kalau kita popular, maka kita akan lebih bersemangat. Tapi adakah itu yang diamalkan oleh Rasulullah dalam usaha dakwahnya? Silakan Ustaz. Betul. Bila sekarang ini masyarakat juga menilai, orang yang dia nak dakwah tu, ini masalah. Dia tidak menilai apa yang didakwah. Dia menilai kalau ramai orang, tu kira bagus. Kalau ustaz tu ada 5 orang tu, ustaz tu tak bagus, kan? Jadi ini yang timbul masalahnya. Ya, kita melihat kontennya, kita melihat cara pendekatannya, kita melihat apa yang dia bawa, apa ajaran dia. Kalau semata-mata hari ini kita nak mengejar populariti, memang populariti sangat penting. Setengah orang kata artis je kena popular, penting untuk dia. Sebenarnya ustaz juga kena popular untuk menarik orang, untuk menarik orang datang. Tetapi janganlah hanya semata-mata letak kepada populariti, tapi pengisian itu kosong. Kalau kita faham bahawa da'i bila dia berdakwah, bila dia berceramah, bila dia baca kitab, bila dia bersyarah, orang yang sampai, yang datang mendengar kuliahnya, syarahannya itu, balik bukan dengan tangan kosong, balik ada benda yang dibawa balik. Kalau sekadar datang kita berhibur, gelak-gelak semua, itu bukan da'i sebenarnya. Di sini kita lihat perlunya ada ilmu, dan ilmu bukan dimain-main. Ilmu bukan boleh mengajar main-main. Ilmu mengajar dengan penuh bersungguh-sungguh, kerana ilmu itu adalah nur. Ilmu adalah cahaya. Nurullah la yahdi 'alal ma'asi. Cahaya Allah tidak akan mengalir di dalam hati orang yang berbuat maksiat. Kalaulah seorang dai bercakap daripada hatinya, nur itu akan sampai kepada orang yang mendengarnya. Dan apabila orang yang mendengar dakwah dan ini terbuka dengan hatinya dengan nur, insya-Allah orang ini akan jadi hebat. Sebab tu saya selalu sebut dalam kuliah-kuliah saya, bila nur jatuh ke dalam hati, insya-Allah manusia akan jadi baik. Bila nur melimpah di hati, manusia itu bangun dari alam kegelapan, ibarat mata yang berseri. Nur biar jatuh dalam hati. Jadi biarlah mutiara-mutiara da'i itu umpama mutiara yang membersihkan, menyinarkan hati manusia yang berada dalam kegelapan, insya-Allah. Itu album Nur yang Ustaz lancarkan dulu ke? Itu album saya yang sebelum ini. Jadi Ustaz, kita teruskan dengan surah An-Nahl ayat 125 pula, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala meminta para da'i ini berdakwah dengan hikmah. Ustaz dah sentuh di awal tadi. Ya, betul. Tapi kita perincikan lagi, sebab ini juga yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Kerana dia berdepan dengan orang yang keras, begitu keras hatinya, seperti bapa saudaranya sendiri, Abu Jahal. Kemudian dia berdepan pula dengan orang yang betul-betul tidak tahu tentang tamadun, seperti golongan Badui. Dan dia juga berdepan dengan pemerintah dan orang-orang kaya. Jadi bagaimana hikmah dalam dakwah ni, Ustaz? Sebab itu sebelum Rasul-Rasul ini dilantik menjadi Rasul, masuklah Nabi Muhammad dan sebagainya, Rasul-Rasul ini telah diberikan tarbiyah, pendidikan, ketahanan mental oleh Allah Ta'ala. Sebab itu kebanyakan Rasul-Rasul ini diuji dengan kesusahan. Nabi Ibrahim diuji dengan kesusahan, Nabi Muhammad diuji dengan kesusahan, supaya mental, fizikal tu kuat. Yang keduanya, mereka Nabi-Nabi dan Rasul ni kebanyakan yang menternak binatang.
Nabi Ibrahim ada kambing di ternaknya, Nabi Muhammad juga penternak, Nabi Musa pun juga menternak kambing. Kenapa pilihan kambing? Banyak lagi, ayam ada, lembu ada. Banyak. Kenapa kambing? Sebab kambing adalah binatang yang paling degil dalam kalangan-kalangan binatang. Kalau kita larang kambing tu jangan makan pokok pisang tu, kita bungkus dengan guni, yang dalam pokok guni tu jugalah yang dia nak makan. Kalau kita ajak dia pergi ke air, kambing ni berat 4 kaki, tak nak pergi dia. Sebab apa? Dia adalah binatang paling degil. Tetapi di sebalik kedegilan binatang itu ada hikmah. Dia melatih kesabaran, melatih manusia menjadi tenang. Sebab tu Rasulullah kata, kalau anak kita bermasalah, suruh dia bela kambing. Sepatutnya orang-orang yang duduk di pusat serenti ke pusat dadah apa semua tu, yang duduk pusat serenti sekarang, suruh dia membela kambing. Sebab ada hadis Nabi mengatakan, dengan tengok kambing tu keluar daripada kandangnya dan naik ke kandangnya itu, mendidik jiwa manusia. Daripada situ tuan-tuan, sebelum kita berhadapan dengan manusia ni, kita dah ada basic lah. Bukan manusia kata manusia ni macam kambing pula, tidak. Tapi kedegilan manusia tu kadang-kadang mengatasi sifat-sifat haiwan dan sebagainya. Sebab itu kita para da'i kena ada kekuatan, kebijaksanaan, hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. 3 ni Allah Ta'ala sebut. Yang pertamanya, hendaklah kamu berdakwah kepada mereka dengan jalan hikmah. Sebab tu kalau kita dengan budak-budak dakwah, dengan budak-budak kita tak boleh ajar pada mereka. Adapun sifat kamalat pada Allah Ta'ala itu tidak terhingga banyaknya. Memang budak tu kamalat tu apa? Untuk budak-budak kita mengajar yang ringan-ringan. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Kasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Untuk budak tadika. Untuk sekolah rendah pula tak boleh macam itu. Untuk sekolah rendah kita kena banyak dia menyambung apa yang kita cakap. Okey adik-adik semua, apa hukum minum arak? Hukum minum arak adalah haram. Budak-budak sambung. Itu tu. Untuk pergi sekolah menengah pula tak boleh buat macam tu dah. Untuk sekolah menengah kita kena dekatkan mereka sebagai kawan kita. Relax ah brother, relax ah bro. Kita kena banyak. Bila pergi ke masjid tak boleh guna kaedah macam itu. Jangan mengajar Tok Imam dia. Tok Imam, hukum makan riba adalah Allah, Tok Imam pula kena nyambung macam ini. Yang ini akhirnya pendekatan orang boring. Orang boring. Sebab tu kita sebagai hikmah ini jangan bercakap benda yang berulang-ulang. Ya, jangan menceritakan tentang diri sendiri, jangan menceritakan tentang keluarga. Itu orang tak suka. Setengah-setengah orang bila dia berdakwah, bila dia mengajar, dia suka ulang. Dia ulang balik. Ya, benda ini maknanya apa? Dia banyak dekat 400 kali 1 jam. Jadi ini akhirnya orang tak suka benda macam itu. Jadi hikmah di sini ialah dengan penuh kebijaksanaan. Ada orang yang kita kena tegas, ada orang yang kita kena lembut, ada orang yang kita kena faham, kita jadi macam dia. Jadi setengah orang bila berdakwah dia tibai orang perempuan. Dia tak meletakkan diri dia apa perasaan orang perempuan dengan jaga anak, jaga suami, jaga makan, jaga minum, letih. Tiba-tiba datang ceramah, orang perempuan datang, ustaz tu hentam lagi. Akhirnya orang perempuan dah tak melarik minat untuk datang. Sebab tidak ada hikmah. Ada tu imam yang baca khutbah merah menyala mata dia, maki hamun dalam khutbah. Orang datang nak sembahyang Jumaat, kamu khutbah aku tak nak datang lah. Bila orang tak nak datang, kita kata masyarakat tak nak Islam, masyarakat tak suka masjid. Jangan. Saya sebagai penceramah, kalaulah orang tidur depan saya tak salahkan orang. Saya salahkan diri saya sebab saya tak pandai berdakwah sampai dia tertidur. Jangan marah dia. Weh Pak Long, apa hak tidur ni? Marah dia. Minggu depan tak datang dah dia. Letakkan diri kita, kenapa dia tidur? Sebab aku tak pandai berdakwah. Di situlah hikmah dia. Jangan salahkan orang, salahkan diri kita dulu dan perbaiki diri kita dalam dakwah. InsyaAllah kita diterima. Bagus sekali penjelasan dan hujah-hujah daripada Al-Fadhil Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz, dan kita akan sambung selepas pada kita mengimbas kembali peserta-peserta da'i bersama dengan saudara Hafiz Hamidun. Silakan.
Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bertemu kembali dalam Al-Kuliah, dan sebentar tadi kita telah mengimbas beberapa peserta dalam program Da'i, dan besok hari Sabtu bermula jam 6 petang di TV3 akan bersiar ke udara lah siaran sulung program Da'i. Jadi bagi anda yang baru mengikuti Al-Kuliah secara langsung distribusi pada petang ini bersama-sama dengan saya Al-Fadhil Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz, dan kita masih lagi membicarakan tentang Da'i sempena dengan Maulidur Rasul yang akan kita sambut pada minggu hadapan 12 Rabiul Awal. Baiklah Ustaz, dan juga penonton yang mengikuti perbincangan daripada awal, kita dah bincang tentang perlunya ada orang yang menyeru pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran, dan golongan-golongan yang dikatakan sebagai umat terbaik ini perlu juga beriman kepada Allah Ta'ala selain daripada menyuruh kebaikan dan mencegah pada keburukan. Kemudian berdakwah secara hikmah, macam-macam cara penyampaian yang Ustaz dah ceritakan tadi. Satu lagi yang saya nak tanya, dan ia seiring dengan surah Al-Qasas ayat yang ke-56, di mana apabila kita berdakwah, kita akan rasa kecewa apabila orang yang kita seru tidak mengikuti apa yang kita cakap. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, bila kita ingat benda ini, kita ingat kepada Nabi SAW. Nabi pun pernah merasa sedih. Nabi pun pernah merasa sedih bila yang menolak dia bapa saudara dia, yang menolak dia kawan-kawan dia, yang duduk kawan di Mekah yang menolak Rasulullah. Sehinggalah Rasulullah dihiburkan oleh Allah Ta'ala, dibawanya Isra' Mi'raj, diarahkan berpindah ke Madinah dan sebagainya. Itu adalah lumrah. Bukan semua orang boleh menerima. Kalau 100 orang yang datang, 5 orang boleh terima, itu satu nikmat. Itu sebenarnya satu anugerah daripada Allah. Kalau satu kampung datang dengan ceramah kita, itu mustahil nama dia. Tetapi kalau 60%, 50% datang, itu nikmat daripada Allah. Kalau 10% datang pun, itu adalah yang terbaik. Itu adalah pilihan Allah. Maka disitulah kita letakkan, kita sebagai pendakwah, siapa yang berada di hadapan kita, itulah orang yang patut didakwahkan. Itulah orang yang nak. Kita kena ambil satu konsep ialah ajar orang yang nak ilmu, ajar orang yang datang pada kita. Jangan pedulilah yang tak datang. Setengah pendakwah dia hanya duk kutuk orang yang tak datang. Yang datang ni duk melangut, aku nak belajar apa ni? Jadi konsep kita ialah kita ajar yang datang ni. Yang tak datang tu kita cari jalan lain bagaimana untuk kita dapat. Jadi jangan kecewa dalam dakwah. Itu adalah resam dalam kehidupan kita. Kemudian hidayah ni Ustaz. Hidayah ni kita sebagai da'i atau kita yang menyuruh pada kebaikan ni, bukan kita yang memberi hidayah sebenarnya. Betul. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak boleh bagi hidayah pada orang yang kamu sukai. Allah yang bagi hidayah kepada mereka. Tugas kita ialah mengetuk pintu orang. Tugas kita ialah mengetuk pintu manusia supaya terbuka hatinya kepada Islam. Supaya terbuka. Sebab itu Nabi kata, bagaimana kita nak membuka hati orang? Nabi sebut banyak hadis. Nabi kata, afsyus salam. Mula-mula sebarkan salam. Sebarkan salam ini menunjukkan keramahan pendakwah. Pendakwah kena ramah. Bukan boleh masam, duduk di masjid masam, duduk kedai kopi masam, duduk kenduri kopi masam. Ramah. Ramahnya dengan apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lama-lama semua orang kawan dengan kita. Bila semua kawan dengan kita, kan senang dakwah. Nombor 2, Rasulullah kata hendaklah kita ni wa at'imut ta'am, rajin bagi makan. Yang banyak kita dah hampak sekarang ni ialah pendakwah banyak makan. Habis ceramah aja makan, saya habis makan je ceramah lah tu. Jadi di sini pendakwah juga kena cari jalan untuk bagaimana nak bagi orang seronok dengan makanan. Rajinlah buat kenduri, rajinlah buat jamuan. Dia panggil orang datang rumah dia buat jamuan sambil dia bagi syarahan. Yang seterusnya ialah wasilul arham, hendaklah menyambung silaturahim. Pendakwah kerjanya ialah menyambung silaturahim. Kalau kita nak musuh dengan semua orang, macam mana orang nak baik dengan kita? Bagaimana orang nak dengar syarahan kita? Bagaimana orang nak baca buku kita? Bagaimana orang nak baca blog kita? Bagaimana orang nak jadi friends dalam FB kita kalau kita tak menyambung silaturahim? Kita pendakwah kena ambil satu pendekatan. Kalau kita pergi ke satu tempat, berdakwah di satu tempat, pastikan kita balik ke rumah kita itu, masyarakat kampung itu dalam keadaan bersatu hati.
Jangan kita masuk dalam satu kampung, kita berceramah di situ, kemudian kita balik ke kampung, ke rumah kita dalam keadaan masyarakat di situ berpecah belah. Itu bukan pendakwah yang baik. Ini bukan pendakwah yang baik. Pendakwah yang baik ialah pendakwah yang pergi yang menyatukan hati-hati orang. Inilah sifat Rasulullah. Fa'allafa baina qulubikum. Dia menyatukan hati-hati kita. Jadi bukanlah pendakwah tu datang, Tok Imam tak bercakap dengan Tok Bilal tak bercakap dengan pengurusi masjid lepas dia habis mengajar. Ini benda tak kena. Pegang satu sikap yang saya katakan. Marilah kita jalinkan kasih sayang sesama kita. Dia telah lama hilang, tambah gersang di hati ini. Kita subur kembali dengan kasih imanan suci, dengan menabur budi kepada semua manusia. Ini konsep yang kena ada dalam bidang pendakwahan. Taburlah budi. Dan yang keempat, Nabi kata, nak berdakwah kepada orang, nak bagi orang terbuka hati ialah wasallu wan nasu niyamun. Bangunlah di tengah malam waktu orang lain tidur, doalah, solatlah, doalah, ya Allah, bukakanlah hati mereka, ya Allah, berikanlah kebaikan pada mereka, ya Allah. Ni yang kena nama kekuatan yang ada pada pendakwah. Solatlah pada waktu orang lain tidur, mintalah pada orang yang mendengar dakwah kamu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon kekuatan sebagai seorang dai kerana cabarannya sangat hebat. Ya Ustaz. Ya. Baik, satu lagi yang saya nak tanya pada Ustaz. Ya. Kebetulan Ustaz beritahu saya pengalaman Ustaz sebagai pendakwah ni, dalam bidang dakwah sebagai seorang dai ni lebih 23 tahun lebih gitu ya Ustaz. 23 tahun. Dan kalau kita tengok Rasulullah SAW dalam sirah nabawiyah dan juga dalam dakwahnya, orang yang memusuhinya ialah di kalangan mereka yang bukan Islam. Tetapi pendakwah hari ini yang kita rasa kecewa juga ialah permusuhan di kalangan pendakwah itu sendiri. Cemburu mencurumburui. Bagaimana Ustaz menghadapi keadaan ini? Ya, saya teringat kepada hadis Nabi SAW, 6 manusia yang masuk neraka kerana 6 sifatnya. Ya, ada raja yang masuk neraka kata Rasulullah kerana zalimnya. Ada pemerintah yang masuk neraka kerana sombongnya. Ada ulama yang masuk neraka kerana hasad. Ada peniaga yang masuk neraka kerana menipu dalam perniagaan. Ada orang yang duduk di hulu-hulu tu masuk neraka sebab jahilnya itu. Di situ Nabi sebut yang ketiga, ulama ni banyak masuk neraka sebab hasad, dengki. Tengok penceramah sana ramai orang, dengki. Tengok penceramah sana berceramah berpusu-pusu orang datang, dengki. Buat apa mengaji dengan dia? Dia tak ke Mesir. Anak ni di Mesir ni, kata dia. Dia tak tahu kalau dia kira Mesir, unta pun duduk di Mesir juga. Jadi bukan makna bila duduk di Mesir tu dah kira hebat, tidak. Sekarang ni dia dapat menarik ramai orang. Maka patutnya kita bersyukur daripada ramai orang duduk tempat yang tak elok. Pergi dengan kuliah di Padang, di masjid, di surau, itu satu bentuk dakwah. Daripada 100 perkataan dia orang dapat satu pun cukup. Jangan dengki, patut syukur dan bantu lagi. Dan apa salahnya belajar? Kenapa dia ramai orang pengikut dia? Kenapa orang suka belajar dengan dia? Dan kita tirulah. Tidak salah kita meniru pada benda yang baik. Tidak salah. Itu menaikkan lagi darjat kita, insya-Allah. Ya. Jadi Ustaz, saya pun dah diberitahu bahawa kita sebenarnya dah di penghujung rancangan ini. Tapi dalam kesimpulan lah, mungkin Ustaz boleh beritahu secara umum cabaran sebagai seorang pendakwah. Kita melihatnya dalam konteks kalau dia seorang bapa, seorang ketua atau anak yang sulung dalam adik-beradik, pemimpin dan sebagai umat Islam sendiri. Silakan Ustaz. Baik, bila kita sebut kita sebagai dai, kita sebagai pendakwah, dia datang daripada hati. Kalau hati kita tidak ada untuk berdakwah, kalau kita bercakap bukan daripada hati, dan hati kita kecil untuk berdakwah, kita bukanlah orang pendakwah sebenar dia. Kalau pendakwah pun hatinya keras, orang yang datang dengar pun hatinya keras, tidak ada beza. Beza kita hanya bercakap, yang di bawah hanya mendengar. Kita tak nak macam itu. Nombor satu, cabaran datang daripada diri kita sendiri sebagai pendakwah. Adakah kita nak glamour? Adakah kita nak wang ringgit? Adakah kita nak dipuji oleh orang lain? Atau kita semata-mata mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala? Yang keduanya, tuan-tuan, bila sebut cabaran, semua kerja ada cabaran. Dan cabaran yang paling besar untuk pendakwah ialah daripada iblis. Iblis cukup benci dengan pendakwah. Sebab kalau pendakwah sihat,
Beribu-ribu orang dapat ilmu daripada pendakwah. Sebab itulah iblis cari jalan, setan cari jalan macam mana nak sakitkan pendakwah. Cukuplah seorang pendakwah sakit, cukuplah seorang ulama tu sakit, beribu-ribu anak muridnya akan kehilangan ilmu. Di sini kita lihat cabaran nombor satunya ialah cabaran iblis akan datang pada dia. Dan cabarannya sangat kuat. Dia akan datang pada mata, dia akan datang pada telinga, dia akan datang pada seluruh badan pendakwah itu untuk mengikut jejak langkah syaitan. Di sinilah kekuatan iman kena ada, kekuatan jihad kena ada pada seorang pendakwah. Kerana dia akan buat jahat. Kalau dia melihat benda jahat, kalau dia melihat benda jahat itu akan jatuh dalam hati dia. Maka bila dia berdakwah pun bukan lagi daripada hati dia. Inilah cabaran nombor 2. Cabaran nombor 1 diri kita sendiri. Cabaran nombor 2 datangnya daripada iblis laknatullah dan kuncu-kuncunya. Dan sudah pastilah cabaran nombor 3 daripada manusia. Jadi manusia ni akan suka menghalang. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam suratul Kahfi ayat 63, Allah Ta'ala berfirman ayat 57, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha. Allah sebut manusia yang paling zalim ialah manusia yang bila dibacakan ayat Allah, dibacakan ayat-ayat peringatan Allah, mereka berpaling daripada ayat Allah. Ayat ini nak sebut pada kita, bila kita bercakap, bila kita berdakwah, bila kita berceramah, bila kita mengajar orang, akan ada golongan yang berpaling daripada kita dan buat jahat pada kita. Dan apabila buat jahat kepada pendakwah, mereka macam tak kisah. Sampai Allah kata wa nasiya ma qaddamat yadahu, kata Allah. Seolah-olah mereka buat zalim itu tidak ada apa-apa. Mereka lupa dengan kezaliman yang mereka buat. Di sinilah pendakwah kena berhati-hati di dalam berdakwah supaya jangan sampai dizalimi sedemikian rupa. Wallahu a'lam. Tadi terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz kerana sudi bersama dengan kami pada petang ini, dan terima kasih juga kepada anda yang mengikuti Al-Kuliah, dan juga jangan lupa besok untuk menyaksikan Da'i pukul 6 di TV3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Every day we tell each other that this day will be the last, and tomorrow we all can go home free, and all this will finally end. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow